Setiap orang yang hidup dan wujud di tanah Melayu dulu dan di Malaysia ini adalah orang yang menjadi rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia itu ditakrif oleh Undang-Undang Kerakyatan dan Perlembagaan Malaysia. Dia tidak jadi orang Malaysian kerana dia sekadar hidup sini, tidak. Dia diakui dan diiktiraf oleh Undang-Undang Perlembagaan dan Undang-Undang Kerakyatan. Maka kalau dia sudah menjadi orang Malaysia, rakyat Malaysia, Malaysian, kalau dia sudah jadi Malaysian oleh Undang-Undang Perlembagaan Malaysia, maka dia tak boleh jadi Cina lagi. Sebab Cina negeri Cina, Tamil negeri Tamil, atau apa sajalah bangsa lain. Maka dia mesti jadi orang Malaysia berdasarkan undang-undang itu, bukan kerana dia kecinaannya, saya orang Cina Malaysia, tak boleh. Dia mesti jadi orang Malaysia kerana undang-undang Malaysia sahaja yang membenarkan dia duduk di sini, hidup di sini dan berkeluarga di sini, mengembang di sini di bawah undang-undang itu. Maka dia mesti berpegang teguh pada semua peruntukan undang-undang perlembagaan itu. Kalau dia menolak, katakan Kerakyatan Malaysia itu adalah sebahagian daripadanya ialah dia ada raja. Perlembagaan itu ada raja, maka dia mesti terima raja itu. Seperti saya katakan tadi. Kalau perlembagaan itu mengatakan bahasa kebangsaan dia bahasa Melayu, dia mesti terima bahasa Melayu. Kalau agama negara ini agama Islam, dia mesti terima. Saya orang Malaysia tetapi agama negara saya agama Islam. Tapi saya boleh amalkan agama saya dengan aman dan damai. Dia mesti boleh buat itu. Dia mesti terima itu. Dia tak boleh kata, mana boleh mestilah Kristian pun boleh bersama. Tak boleh. Sebab undang-undang yang menjadikan dia warga negara mengatakan bahawa agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Tapi agama itu bukan agama negara. Tak. Yang agama negara adalah agama Islam. Dan sebagai orang Malaysia, dia mesti terima itu. Tapi agama dia boleh amalkan. Selagi tidak menentang agama negara, agama Islam ini. Kalau ada usaha orang nak menjadikan agama lain sebagai setara dengan Islam, maka dia sudah menentang undang-undang itu. Dan dia boleh diambil tindakan sebagai warga negara yang menentang undang-undang yang menjadikannya warga negara tadi. Secara automatik UEC itu sudah menjadi pelampau. Sebab UEC itu nak mengangkat bahasa Cina sebagai bahasa kebangsaan, menerima UEC supaya boleh masuk universiti awam. Kan? Jadi nak menyamakan bahasa Cina dengan bahasa kebangsaan. Undang-undang kata bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Sekarang kita nak angkat bahasa Cina sama dengan bahasa kebangsaan untuk masuk universiti awam ataupun masuk dalam jawatan awam, maka dia sudah melampau batas Perlembagaan 152, maka dia sudah jadi ekstremis. Oleh kerana dia keturunan Cina Malaysia nak menegakkan bahasa Cina, maka dia jadi chauvinis. Oleh kerana dianggap bahasa Cina itu sekarang berkembang di negeri Cina, maka wajib orang belajar bahasa Cina di Malaysia, maka dia sudah jadi rasis. Jadi kita boleh tuduh orang yang nak menegakkan UEC ini sebagai chauvinis, sebagai rasis, sebagai anti nasional.